Itu kita sebut di sini, elakkanlah dari gemar kemasyhuran. Tiada keuntungan malah meruntuhkan. Yang saya sebut sebelum ni Al-Imam Baqiyatus Salaf Sayyidi Abdullah Sirajuddin radhiyallahu taala anhu, beliau pernah sebut, kata, saya tidak pernah berniat ketika belajar untuk berada di kerusi tempat mengajar. Yang saya tidak pernah berniat untuk berada di atas mimbar menyampaikan khutbah. Ketika sampai waktunya, maka Allah Ta'ala telah memberikan kepada saya dengan barakah untuk saya berada di kerusi tempat mengajar dan diberikan dengan ilmu yang luar biasa kepada beliau. Jadi ini menunjukkan bahawa ikhlasnya niat dia ketika belajar, sehingga tidak lintah langsung dalam hati dia dengan sesuatu yang lain daripada belajar, daripada ilmu. Maka ini yang perlu diberi perhatian dan juga diterangkan dan diajarkan serta ditunjuk ajarkan oleh guru kepada murid, agar jangan terpesong niatnya kepada benda yang tidak baik selain daripada ilmu. Itu Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan, nahnu talabna al-ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Kami pada mulanya menuntut ilmu bukan kerana Allah, mungkin kerana sebab lain. Orang suruh, mak ayah suruh, kerana ada tujuan keduniaan. Mungkin tengok guru-guru kalau dia mengajar anak-anak murid ketika di kelas pengajian diberikan wakaf. Dulu, zaman dulu macam tu. Guru diberikan wakaf, murid diberikan wakaf. Maksudnya diberi bantuan kewangan daripada kerajaan, tidak akan berlapar. Jadi nak bagi hilang daripada lapar, tak perlu kerja, mengaji. Pergi mengaji akan dapat bantuan. Makanan disiapkan, tempat tinggal disiapkan, semua siap. Kalau guru pula disiapkan dengan rumah, tempat tinggal, dan diberikan pula dengan wakaf untuk menumpukan sepenuh perhatian kepada pengajaran, kepada murid, membina generasi. Jadi tak perlu fikir lagi duit poket dia nak kena cari macam mana. Cukup untuk keluarga dia makan dan minum. Maka dia tak perlu fikir lagi benda lain. Atau ada pelajar zaman tersebut yang nak mengelakkan daripada lapar, nak elak daripada tidak ada tempat tinggal, maka mereka belajar, masuk pergi ke kelas, daftar diri sebagai pelajar, pergi ke madrasah, dapat duit, dapat sumbangan, dapat makanan, dapat tempat tinggal. Nahnu talabna al-ilma li ghairillah. Awalnya bukan kerana Allah, kerana sebab mungkin kau tadi. Fa aba an yakuna illa lillah. Tapi Allah tidak menghendaki perkara tersebut, kerana berkatnya ilmu, akhirnya kembali niat dia kepada ilmu, kembali kepada Allah Ta'ala. Ini mulianya ilmu. Untuk ilmu ni, kalau kata mula kita belajar mungkin tidak ikhlas, terus dengan ilmu, insya-Allah. Dengan berkatnya ilmu, dengan berkatnya kita datang perasaan untuk kita nak beradab dan beramal dengan ilmu tersebut, Allah Ta'ala akan bagi petunjuk kepada orang yang mengikuti jalan tadi. Akhirnya dia akan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mungkin pada mula dengan niat lain. Nah, ini barakah kalau kata berterusan, istiqamah dengan ilmu. Itu cerita ada seorang perempuan dipinang oleh seorang lelaki. Kita pernah cerita sebelum ni. Lelaki ini pinang perempuan yang segak, cantik. Bila dia pinang perempuan ni kata, boleh nak kahwin dengan saya, tapi dengan syarat kamu jangan tinggal solat jemaah dengan ayah saya di masjid, kerana ayah dia tu imam, ayah dia guru di masjid, selama 40 hari. 40 hari kata dia. Kena semayang 5 waktu, awal waktu. Syarat dia. Takbiratul ula dengan imam. Kata dia, baik, syarat tu saya akan penuhi. Kenapa? Kerana nak dapatkan cinta perempuan tadi. Dia pun main. Subuh hari pertama, semayang awal waktu, duduk belakang untuk imam. Untuk imam dia akan rapat lah. Untuk imam akan tengok. Sebab ni nak jadi menantu dia ni. Anak perempuan dia dah bagi tahu, kata nanti akan datang seorang pemuda, dia ni akan mula solat di masjid kita, ayahanda, dan kemudian kena tengok balik betul-betul dia macam mana. Tunggu dia main tiap-tiap 5 waktu. Kemudian duduk mengaji pula. Sebab ayah kepada perempuan ni guru, tok guru. Kelas mengaji. Waktu mengajak, tok guru mengajak, duduk mengaji. Waktu semayang awal waktu. Selama 40 hari. Lepas 40 hari, tu yang dijanji untuk nak jumpa dengan perempuan yang dia nak pinang ni, maksud dah lulus dah ni. Tengok perempuan lelaki ni tak main. Masuk 2 bulan. Masuk 3 bulan, 4 bulan, dia tak main dah. Heran. Perempuan dia kata,
Patutnya dia mai 40 hari lepas lagi. Nah, 40 hari lepas semayang patutnya mai dah, ni tak mai. Tak mai terus ni apa pasal ni? Dia pula pergi cari lelaki tu. Lelaki tu cari dia. Tak, ni dia pula pergi cari. Dan kemudian dia jumpa lelaki tadi dan dia tanya, kenapa tak datang selepas 40 hari? Saya dah dengar berita daripada ayah saya. Kata kamu ni memang solat betul pada awal waktu. 5 waktu penuh. Mengaji lagi. Kenapa tak datang selepas 40 hari untuk pinang saya? Kata dia, Allah terlupa. Kata dia. Saya dah terlupa. Saya dah rasa lazat dengan pengajian, dah rasa lazat dengan solat jamaah, maka terlupa dengan kamu, saya minta maaf, dia kata. Asalnya memang saya lakukan kerana untuk mendapatkan cintanya kamu. Tapi setelah saya berterusan dengan amal tersebut, saya terlupa dengan niat saya yang asalnya tadi. Fa aba an yakuna illa lillah. Asal bukan kerana Allah, kerana nak dapatkan perempuan tadi, tapi fa aba an yakuna illa lillah. Maka dikembalikan kepada Allah Ta'ala dengan perbuatan yang dia lakukan tersebut. Sebab tu kena berterusan, kena letak dalam jadual kita ni. Kamu macam mana sekalipun kena ada jadual belajar. Sebab tu kata Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu, di antara perjanjian kita dengan Allah, dengan Nabi SAW, ya, kata Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani dalam kitabnya Lawaqih Anwar Qudsiyah fi Uhudil Muhammadiyah, apa kata dia? Ukhidha alaina al-ahdul 'am min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah kita ambil perjanjian dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita terus belajar dengan para ulama walau kunna ulama. Nah, walau kunna ulama, walaupun kita ni dah jadi ulama. Sampai macam tu sekali. Kata Imam Abdul Syarani, kena terus belajar dan menuntut ilmu, mengambil manfaat dengan alim walaupun kita dah alim. Dia macam tu. Dan kata dia, di antara penipuan yang besar yang dilakukan oleh syaitan, dimasukkan dalam hatinya seorang alim tersebut, dia rasa dia tidak perlu lagi untuk belajar. Ini adalah tipuan syaitan yang paling besar. Lepas tu tak boleh seorang sebenarnya, asaf saya nasihat kepada diri saya sendiri sebenarnya, bukan kepada orang lain. Tak boleh kalau kata seorang tadi memenuhkan jadual pengajaran dia setiap hari tanpa ada waktu untuk dia pula pergi belajar. Nah, walau kunta ulama, walaupun kamu ulama, walaupun kamu alim. Kenapa? Karena kemungkinan ada seorang alim yang Allah Ta'ala berikan ilmu yang kamu tak ada, mungkin. Ana wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap yang alim itu ada lebih tinggi daripada dia lagi yang lebih alim. Kalau kamu kata kamu alim, ada lagi alim daripada kamu. Jadi takkan ada perasaan kita yang paling besar pada ketika tersebut. Kita yang paling alim pada ketika itu. Karena sikap rendah diri inilah yang menyebabkan Sayyidina Musa AS ditinggikan oleh Allah. Walaupun tidak ada yang lebih tinggi kedudukan daripada beliau ketika tersebut. Nah, cuma Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi Musa, ada seorang di kalangan hamba aku yang reti daripada kamu dalam benda yang mungkin kamu tak pandai dalam bahagian tersebut. Karena fauqa kulli dhi ilmin alim. Maksudnya lebih daripada kamu ada mungkin Allah Ta'ala bagi kepada seorang daripada bahagian tersebut. Nabi Musa AS alim dalam ilmu zahir dan batin. Ramai salah kalau kata dia kata Nabi Musa ni alim dalam ilmu zahir, batin dia kurang. Macam mana kata macam tu? Ini Nabi Musa AS, kerana kalimullah, macam mana tak alim dalam ilmu batin? Wa a'lamun nas bi zamani, dia orang yang paling alim dalam zamannya, zahir dan batin. Cuma ghalaba alaihi az-zahir, cuma menang dia bahagian zahir, karena dia memegang umat. Dia memegang umat yang besar, Bani Israel, antara umat yang terbesar setelah umat Nabi Muhammad SAW. Paling besar umatnya. Manakala Nabi Khidir AS, Khadir AS atau Khidr AS, boleh baca nama macam-macam. Nabi Khidir boleh, Khadir boleh, Khidr boleh. Nabi Khidir AS pula alim al-zahir wal-batin. Alim zahir dan batin. Wa ghalaba alaihi al-batin. Tapi menang dia sebelah batin. Tapi walaupun begitu, tetap ketika mana bertemu di antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir, iltaqa al-bahrain, iltaqa al-bahran, telah bertemu dua laut, bahran.
yakni baharul haqiqah wa baharul syariah. Dua-dua bergabung sekali pada ketika tersebut. Nak ajar kepada kita bahawa tidak ada istilah tinggi diri ketika nak belajar. Hatta Nabi Musa alaihissalam, walaupun ketinggian kedudukan beliau yang luar biasa, yang bercakap dengan Allah, tidak ada di kalangan para anbiya yang mencapai peringkat beliau melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kedudukan yang tinggi macam tu diperolehi oleh beliau. Kalimullah. Ini kedudukan besar. Kebanyakan para anbiya disampaikan melalui wahyu Allah Ta'ala, sama ada min wara'i jidar, sama ada di belakang dinding, dengar suara, ataupun disampaikan dengan wahyu terus diletakkan dalam dada Nabi sebut dengan seolah bunyi kadawin nahl, macam bunyi apa ni, lebah bunyi itu. Itu yang paling susah kata Nabi SAW. Itu yang paling berat bagi Nabi SAW ketika dengar bunyi macam lebah tu. Mari masuk dalam hati Nabi, dan Nabi waktu itu akan jadi macam pitam, berpeluh walaupun di musim sejuk pada ketika itu. Dan kalau duduk atas unta, unta jatuh waktu itu. Unta akan terduduk kerana beratnya wahyu Allah Ta'ala. Terasa sekali dengan unta-unta sekali. Jadi apa ni, baginda Rasul SAW diberi anugerah oleh Allah berbicara dengan Allah. Sayyidina Musa alaihissalam juga diberikan sedemikian. Kalimullah. Bukan benda kecil pun macam tu. Apa kata Nabi Musa waktu jumpa dengan Nabi Khidir? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Boleh tak kalau saya nak ikut kamu untuk kamu ajarkan kepada saya mimma 'ullimta, dengan apa sebahagian yang diajarkan kepada kamu dengan petunjuk rusyda. Jadi di sini ayat ni saja kata Imam Fakhruddin Ar-Razi ada 12 faedah. 12 faedah adab yang ditunjukkan oleh Sayyidina Musa alaihissalam kepada Nabi Khidir waktu nak mengaji.